Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Fatimah? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih lah pasal join kita punya Juang Show ni pada hari ni. Sama-sama. Uh, Sama-sama. dekat rumah ke tu, dekat Bangi eh? Saya di Bangi. Alhamdulillah. So mungkin Puan Fatimah boleh perkenalkan sedikit syarikat in terms of dah berapa lama dan berniaga macam mana, dari segi sektor apa, sedikit sebanyak. Okey, terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada Juang TV kerana sudi menjemput saya. Saya lebih selesa dipanggil dengan Kak Fab. Okey, Kak FAB, Fatimah Abu Bakar. Alright. Okey, saya ni sebenarnya seorang pendidik. Saya balik daripada Canada tahun 1985 dan saya terus mengajar di Universiti Islam Antarabangsa. Dan di situ juga kepimpinan telah terlatih, dilantik menjadi ketua jabatan dan sebagainya. Jadi di situ sedikit kepimpinan, tapi tak tahu yang sebenarnya dalam diri itu ada bakat-bakat, bukan saja kepimpinan, pengurusan dan juga yang penting keusahawanan. Jadi setelah Kak Fab berpindah randah mengikut suami, sebagai pensyarah, kita ada kelulusan, kita ada pengalaman. Jadi di mana saja Alhamdulillah Kak Fab dapat mencari rezeki, daripada Kuala Lumpur berpindah ke Melaka dan kemudian ke Seremban, mengajar di universiti-universiti tempatan. Dan akhir sekali Kak Fab memegang jawatan sebagai Learning Manager di Petronas Leadership Center. Dan di situ banyak Kak Fab mereka bentuk program-program kepimpinan untuk kaki tangan anggota kerja Petronas. Dan pada tahun 12-16, Kak Fab telah memberanikan diri untuk mencebur dalam bidang perniagaan. Maka Kak Fab telah pun menerajui satu syarikat training dan konsultansi yang diberi nama Celebrating Thinkers Sdn Bhd. Dan memang daripada tahun 2016 kita mempunyai klientel yang agak steady. Petronas sendiri merupakan klien Kak Fab untuk membuat program-program kepimpinan ya, untuk penilaian dan sebagainya. Tapi apa yang kita rancang hanyalah sebagai manusia, tapi Allah yang Maha menentukan. Pada tahun 2020 ni kita punya order book, orang kata dalam bisnes tu, dalam training tu kita dah buat bagi mereka yang dalam bidang training, mungkin mereka tahu paling bagus sekali untuk buat sale ialah dalam bulan Ramadan, sebab kita tak ada banyak sangat training. Dan Kak Fab bermula dalam tahun lepas 2019, Kak Fab mula buat very aggressive buat marketing. Kita jumpa klien, kita hantar proposal dalam bulan sekitar dalam bulan September ya. Ogos September kita dah buat appointment, dan sampai ke tahun 2019 pada hujung tahun lepas nak dekat Christmas pun kita masih lagi berjumpa bakal-bakal potensi kita punya klien untuk buat training, even sampai ke Sarawak ya, Langkawi. Jadi tak kita sangka bila berlaku pandemik 2020 ni, dengan semangatnya, dengan dah ready nak pergi ke luar negara macam Kak Fab, ada juga dijemput ke Indonesia dan juga ke Brunei. Training ni Kak Fab banyak training konsultansi ni, training in terms of banyak leadership training ataupun certain department training atau certain skill set training. Training in particular, what sort of training? In particular, Kak Fab banyak buat kepimpinan dan strategik, dan juga consultancy tu kita banyak buat strategic workout untuk company, untuk operational excellence mereka. Okay. Jadi kita memberikan runding cara, kita menggarapkan program-program yang kita panggil customize lah Okay. Kita tak ambil daripada shelf dan terus bagi, tapi kita mendengar apa kehendak-kehendak klien. Dalam syarikat tu mempunyai contohnya mereka mempunyai wawasan untuk memperluaskan, untuk buat inovasi. Jadi di situ
Kak Feb dan rakan-rakan, dan kebanyakannya dalam Celebrating Thinkers adalah rakan-rakan seperjuangan kita yang sudah pun bersara daripada syarikat yang sama lah. Berapa Jadi ramai ni kami Kak Feb? sama-sama Syarikat ni berapa ramai? Ada berapa ramai campur dengan? Sebab Kak Feb ni ramai kawan, jadi bila kita ada sesuatu permintaan yang Kak Feb dan rakan-rakan yang lain mungkin tak boleh buat, jadi kita akan leverage pada kita punya network. Kita kata siapa boleh buat this particular specific. Dekat situ kita tak excited, banyak benda yang kita boleh buat, dan kita konsep Kak Feb kita makan sama-sama. Itu dekat luar sangat besar untuk kita kongsikan bersama. Jadi di sini Kak Feb menyarankan pada rakan-rakan usahawan, tiba masanya kita ada semangat kolaborasi yang tinggi. Kita mesti merasakan diri kita tak boleh buat semua, tapi kita boleh letak dekat FB ataupun Instagram, kata is there anybody out there, kita shout keperluan kita, dan maka ramai yang akan datang membantu ya. Jadi itulah dalam keadaan kita terpaksa macam orang kata apa, mimpi tiba-tiba ingatkan mimpi indah tu tiba-tiba terkejut, kata okey, pandemik ni membuatkan kita terpaksa menukar haluan sikit lah. Okay, so dekat situ yang Kak Feb tiba-tiba rasa macam okay, we need to do something differently. Dan sebagai seorang pakar motivasi, saya juga ada buat talk show dekat radio ya. Dan saya rasa macam tiba masanya Allah tu menyuruh Kak Feb untuk mempraktikkan apa yang Kak Feb ajar sebagai pakar motivasi dan juga kepimpinan. Dekat situ macam tersentak ya. Dari segi perniagaan Kak Feb ni, have you ever ada tak dapat sekarang ni Kak Feb applykan program-program pembiayaan kerajaan ataupun any bank loans that Kak Feb tengah usahakan sekarang ni ke, untuk nak cover untuk the liquidity, kecairan punya problem yang melanda sekarang ni, ada ke Kak Feb? Kak Feb ada juga mendapat tawaran-tawaran daripada bank-bank sebab kita pun ada juga beberapa kita punya klien yang ambil training program tu ada juga daripada bank. Ya, macam semalam seorang sahabat baik saya, dia memikirkan saya sebagai seorang usahawan yang tengah kemelut pandemik COVID-19. Jadi dia kata saya akan introduce you dengan seorang bank manager daripada sebuah bank berhampiran tempat dia bekerja dulu di Universiti Islam. So bila orang tu call, okay, Puan Siti tu call, saya rasa teruja kerana saya rasa macam kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari segi kepimpinan tu saya memang teruja tengok apa yang sedang berlaku di Malaysia. Misalnya seorang pemimpin itu dalam keadaan menghadapi cabaran dari segi 3 serangkai, iaitu politik, ekonomi dan juga kesihatan. Dan dalam masa kita tercari-cari apa jawapan dalam kemelut kita menghadapi pandemik ni, tiba-tiba ada banyak package rangsangan ekonomi yang ditawarkan. Betul Kak Feb. Betul. Di sini pun kita pun tengah memperbincangkan sekarang ini Kak Feb pasal macam Kak Feb cakap tadi, betul. Alhamdulillah Kak Feb ada perkenalan. Di sini kita di Juang kita mengadakan program ini kerana terlampau banyak usahawan-usahawan sekarang ini yang tidak ada salurannya, tidak ada peluangnya. Maklumlah bank dengan documentation kita pun tahu dalam pelbagai restriction untuk nak menyampaikan program yang kerajaan dah putuskan. Di sinilah kita ada program Juang ini, pasal banyak daripada kita punya pejuang-pejuang dekat selatan Malaysia di mana menghadapi permasalahan yang hebat bila berjumpa dengan bank based on the criteria yang masih sama pre-COVID and post-COVID, with segala kekurangan yang ada. Jadi di sinilah kita berbincang, berbual, dan insyaAllah kita akan buat satu petition untuk suarakan pendapat kami kepada insyaAllah kepada Perdana Menteri, insyaAllah kepada Yang di-Pertuan Agong,
Kerana kalau kita rata-rata tengok kepada statistics, world statistics now, if you look at UK, US, even some parts of Europe, every country is having a problem in terms of getting the funding to SMEs. But some countries are doing better than the others. As what I told you just now, this Switzerland in the channel, 75,000 businesses were received funding within 2 weeks. Which is unbelievable. Tetapi the program yang kita katakan sekarang ni, kita berharap we want to highlight this to the kerajaan, pasal kalau perubahan tidak berlaku, liquidity will not be transferred to the SMEs, and it will be catastrophic as far as the SMEs are concerned. The problem yang kita bincangkan juga, Kak Feb pun tahu dari segi, Kak Feb tadi bagi contoh bagus, because ada orang klien-klien bank kan akan call Kak Feb, but ramai daripada usahawan dia tak ada kenal, dia tak ada kenal S-Bank, where in actuality under these times, orang yang patutnya reach out to the businesses are the banks, without even knowing anybody. Tanpa kenal orang, kita berharap saluran-saluran yang kerajaan buat boleh cepat sampai kepada kita. So I think kita tengok example as what told saya discuss tadi di UK. There's a lot of efforts being made by the government of UK to pressure the banks. A lot. Historically, if you look at history, kalau kita kaji sejarah, Kak Feb, bank-bank atau institusi perbankan ini not bukannya satu pihak yang boleh boleh katakan you cannot really rely on them to be able to save the people because they are profit making entities. We understand that, but ultimately kerajaan punya program yang kerajaan telah putuskan, di sinilah kita mengharapkan so that the people can reach. But if there is no change, businesses are folding up by the day. So if I can give my own personal predicament, Kak Feb mungkin orang kata sangat bertuah kerana mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik dan juga rangkaian network. Jadi contohnya macam bila kita dalam keadaan yang sama, macam Kak Feb berada dalam satu kumpulan di mana Kak Feb dulu belajar di MRSM Kuantan. Jadi kami ada menubuhkan satu WhatsApp group yang bernama Ansara Business. Dekat situ yang Kak Feb ni sebagai seorang trainer yang tengah tercari-cari di mana training has been postponed dan sebagainya. Jadi di situ rangkaian kami membantu sesama sendiri memberikan maklumat. Mereka akan share, mereka akan kata dia dapat daripada bank loan, macam sebelum program ni tadi juga saya baca WhatsApp group, mereka mengatakan ada juga yang dah dapat dan 0% dia punya interest. Dan salah satu kriteria yang Kak Feb nak kongsi, salah satu yang mereka kongsi itu ialah kalau kita mempunyai cash flow, financial management dalam usahawan ni, kita dalam mengurus kita punya perniagaan, memang di mana-mana pun financial statement kita, bank statement kita mesti kukuh dan mesti stable, dan banyak kita punya bank statement tu kira contohnya menjadi kita punya testimoni mengatakan betapa kukuhnya sesuatu syarikat. Dan di situ Kak Feb nak mengatakan dan berkongsi perspektif bank dan sebagainya, mereka melihat dari segi risiko. Dan sekiranya Kak Feb ni minta satu loan untuk 1 juta untuk menampung bisnes apa, sedangkan tidak ada training. Baru-baru ni yang Kak Feb nak kongsi di sini untuk menjadikan orang kata inspirasi nak dekat maghrib ni, contohnya daripada pengalaman Kak Feb hanya mengambil 1 hari untuk duduk termenung untuk memikirkan apa yang saya perlu buat dalam kemelut yang begini, yang tidak pernah disangka, di mana training programs kita yang telah pun dijadualkan diminta untuk ditundakan. Tidak tahu dengan MCO ni bila, adakah selepas raya, adakah selepas hari raya haji.
kita baru boleh bertemu dengan peserta-peserta daripada syarikat-syarikat yang telah melahirkan keinginan mereka menjalankan program dengan syarikat. Jadi kita ingin berkongsi dengan apa yang Kak Feb ada dari segi pengalaman dan ilmu. Feb nak mengatakan kita tak boleh terlalu lama duduk dekat dalam lubuk. Saya suka panggil perigi buta. Kalau perigi buta tu satu hari, adalah untuk kita menjauhkan diri, tutupkan segala kekacauan di luar dan untuk kita betul-betul muhasabah. Untuk kita mencari apa sebenarnya bakat terpendam yang ada. Kalau tak boleh training, apa yang kita buat? Dekat sini, kekuatan kita, bakat kita dan juga doa kita, tawakal kita pada Allah. Jadi dekat situ, kadang-kadang bila kita memohon pada Allah, bantuan Allah itu datang. Dalam grup Ansara tu, Kak Feb selalu membaca tentang mereka-mereka yang buat trading selama ni dari segi medical supply, kurma. Jadi dua perkara ni saya nak kongsi dengan sesiapa yang di sana tu. Saya sekarang ni menjadi seorang yang in trading, medical supply, kawan-kawan, kekuatan saya menjadi saya ramai kawan di seluruh negara dan kita ada di luar negara. Betul. Jadi kita gunakan kekuatan kita kata okey, apa yang kita boleh buat. Kita jangan berputus asa. Sebab kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita dah tahu kehidupan kita adalah penuh dengan ranjau dan duri dan Allah melihat kita bukan kerana kejayaan kita untuk mendaki gunung itu, tetapi usaha kita untuk sekurang-kurangnya untuk cuba mendaki. Jadi Kak Feb sekarang ni telah bertukar arah untuk membuat trading dan akhirnya Kak Feb kata, not bad. I can actually do this. You know, I actually leverage on a lot of friends, anak-anak membantu, memberi semangat dan akhirnya rasa macam, boleh buat ni. You know, bila kita hantar WhatsApp pada rakan-rakan, ada tak nak beli kurma untuk Ramadan, ada yang banyak juga, yang ramai juga yang menyokong ya. And I think that's where the kekuatan is. Bila kita dalam keadaan kita rasa diri kita seorangan, sebenarnya tidak. Di luar sana ramai yang sampai hashtag Kak Feb mengatakan kita bantu kita. You know, we stay safe together. So that's satu semangat yang Kak Feb nak bagi. Alhamdulillah Kak Feb, pasal kalau gitu bolehlah ajak sekali kawan-kawan Kak Feb dekat Ansara tu join kita dekat Juang TV ni, insyaAllah. In fact, they are watching you right now. They are watching us because I actually posted datang to kepada them. warga-warga Ansara. Kita di sini ni sebenarnya apa Kak Feb cakap tu pun memang betul. Sebagai akhir kata Kak Feb, just to apa Kak Feb cakap tu betul. In terms of financial important, bank will ada risiko, correct. But under these times it's a bit different. This is extraordinary times. The government has made effort to give guarantee setinggi-tingginya. Ultimately, dua-dua objektif ni mungkin tak boleh disatukan. Pasal antara balancing the risk versus helping people. If you go through balancing the risk and helping people, government want to help. Banks want to help but want to balance risk. This is the predicament atau permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara-negara lain juga. But ultimately, under these times, it is to help the people that comes first, then balancing the risk. So di sinilah kita harap warga-warga Ansara dan juga semua-semua boleh join. Pasal we think that dari segi saya, own personal opinion juga dan juga daripada rakan-rakan kami, we understand that there are certain things that is aligned to giving up risk and return. But the most important thing under these times is to help people. If the government decides to give 15 billion, if the government loses 5 billion, so be it. Because if you look at historically of bailouts, kerajaan bail out big companies, bukan semua duit dia dapat balik. Dia bail out untuk kekalkan perniagaan itu. Jadi dia telah salurkan berbilion-bilion kepada Proton ke, Mas ke, MAB ke, Felda ke, pasal nak maintainkan that machinery of economy. So SME pun sama. Tak semestinya di sini lah Kak Feb, these two things will are colliding now. Because if you, as far as the banks are concerned, they will still evaluate the risk.
Dan ini akan Of course. bercanggah, ini akan bercanggah dengan objektif kerajaan nak salurkan. But look at other countries, Kak Feb, Other countries also the same thing, but they can do it. Not every SME have the complete of financials, but there are ways to figure out financial as well. There are ways that governments are doing for companies untuk bagi maybe balance sheet, ataupun kalau tak ada account dia boleh bagi bank statement. Maknanya dalam keadaan kritikal dan emergency sebegini perlu ada pemprosesan yang mencerminkan the criticality. So insyaAllah, terima kasih Kak Feb today for joining us. Sama. InsyaAllah Thank you nanti so much kita for punya having me. kita punya pejuang-pejuang mungkin nanti akan memerlukan Kak Feb punya khidmat nasihat dari segi sekretariat atau markas Juang di sini. Kita juga nak kumpulkan usahawan, mungkin nanti boleh buat program-program training dan leadership insyaAllah. Di sini kita nak tengok kepada kebersamaan juga antara semua. We need to be together. One of the things that is most difficult, especially for businesses, is actually to be together. Because the mindset is trained to be independent. Lebih-lebih lagi kepada kontraktor dan pembekal kerajaan. Competition, dia kenal siapa, dia network siapa. Di mana insyaAllah dalam keadaan yang penuh pressure ini, dia boleh membuka hati kita untuk merasakan ada baiknya kita ada silaturahim dan kita ada hati kita nak tolong orang lain. Memang akan ada keberkatan pun insyaAllah. Betul. Okey, terima kasih Kak Feb for joining us. Thank you for having me. Ya, terima kasih Kak Feb. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.